Kita ada satu situasi di mana sebuah satelit perlu melakukan pengkajian cuaca pada ketinggian 400 km. 400 km daripada permukaan bumi. Soalannya adalah berapakah tempoh orbit untuk satelit tersebut jika tempoh orbit bulan ialah 655.2 jam dan jejari orbit bulan adalah 3.83 darab 10 kuasa 8. Yang mana jejari bumi telah diberikan sebagai yang berikut. Jadi untuk faham situasi ini, kita lihat pada gambar rajah yang di sebelah ini. Kita tahu bahawa ketinggian satelit ini adalah 400 km. 400 km. Okey, manakala tempoh untuk orbit bulan, okey, untuk orbit bulan dia mengambil masa selama 655.2 jam. Maksudnya satu pusingan dia nak pusing ini mengambil masa 655.2 jam. Dan lagi satu adalah jejari orbit untuk bulan, maksudnya daripada pusat bumi ke bulan adalah 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Soalannya berapa pula nilai tempoh untuk satelit ini? Maksudnya berapa lama satelit ini ambil masa untuk pusing satu pusingan. Jadi untuk jawab soalan ini kita perlu lihat pada hukum Kepler yang ketiga, yang mana ia menyatakan T kuasa 2 tempoh adalah berkadar terus, kuasa 2 tempoh berkadar terus dengan kuasa 3 jejari. Okey, hukum ini kita boleh modify dia, kita boleh tambahkan sedikit, ubah sedikit menjadi tempoh untuk objek yang pertama bersamaan dengan jejari untuk objek yang pertama dibahagikan dengan tempoh untuk objek yang kedua dan bahagi dengan jejari untuk objek yang kedua. Okey, yang ini kita boleh dapatkan kalau nak lihat dengan lebih lanjut, tengok dan tonton pada video yang sebelum ini. Okey, jadi kita andaikan ya T1 ini adalah satelit. Kita andaikan T1 adalah tempoh untuk satelit dan R1 adalah dia punya jejari. Okey, kita tak kisah ya sama ada T1 ini satelit ataupun bulan, tak kisah. Tapi sekarang ni yang penting kita nak tahu berapakah tempoh orbit untuk satelit tersebut. Berapakah tempoh orbit untuk satelit. Jadi kita boleh susun semula menjadi T untuk satelit kuasa 2 bersamaan dengan jejari satelit kuasa 3 bahagi dengan T untuk bulan kuasa 2 per R untuk bulan kuasa 3. Jadi kita nak tahu berapakah T satelit, tempoh satelit. Maka kita boleh susun semula menjadi tempoh satelit kuasa 2 bersamaan dengan dia punya jejari bahagi dengan jejari bulan darab dengan tempoh bulan. Okey, jadi kita gantikan sahaja T satelit kuasa 2 bersamaan dengan jejari satelit. Jejari satelit adalah 400 km ataupun darab 10 kuasa 3. Tapi jangan lupa untuk tambahkan jejari bumi kerana dia punya pusat dia adalah pusat orbit adalah pada pusat bumi. Jadi kita perlu tambah jejari bumi iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. Ini untuk RS, R satelit. Kita perlu kuasa 3 kan dia bahagi dengan jejari bulan iaitu 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Okey, meter tak apa. Kuasa 3. Dan darab dengan tempoh. Okey, untuk tempoh ini kita tidak perlu tukarkan kepada unit SI. Kerana apa? Kerana kalau kita gunakan di bahagian kanan ini jam, untuk bulan kita guna jam, maka jawapan untuk tempoh satelit juga dalam unit jam. Okey, jadi kita nak tahu berapakah tempoh satelit ini dalam unit jam. Baik, jadi seterusnya kita masukkan sahaja dalam kalkulator. 400,000 darab tambah jejari bumi, kuasakan dengan 3. Kemudian darab dengan jam, kuasa 2. Jejari bulan 10 kuasa 8 kuasa 3. Okey. Jadi kita dapat T kuasa 2 bersamaan dengan 2.37. Okey, yang ini belum lagi jawapan dia. Tempoh satelit adalah punca kuasakan dia, kita akan dapat sekitar 1.54 jam. Okey, sekitar dalam 100 minit begitu. Okey, kalau kita tengok dia punya ketinggian dia adalah 400 km. Yang mana ketinggian ini adalah sekitar ketinggian satelit untuk
ISS. Okey, kita punya stesen angkasa lepas. Dan stesen angkasa lepas dia mengambil masa sekitar 1.5 1.6 jam untuk mengelilingi satu pusingan bumi.